أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. Okey, tajuk kita asal hari itu iaitulah mengenai banyaknya jalan untuk kita menuju ke syurga. 1001 jalan ada untuk kita menuju ke syurga. Di antaranya apa yang kita sebut pada minggu sudah, berapa? 3 ke 4 perkara itu, Dik Mah? 3 lah, 3 dia. Empat. Kan? Ya. Pertama, kita cinta untuk membaca Kepada surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Kan? Surah Surah Ikhlas. Ikhlas. Kurang-kurang kita baca lah 10 kali untuk kita dapat dimasukkan kita ke syurga. Dan kita sudah bincangkan apakah peristiwa yang telah berlaku masa ada seorang sahabat, Nabi selalu dengar dia baca Qul huwallahu ahad ni. Sampai Nabi terkeluar daripada mulut Nabi, Nabi kata pasti. Bila dia dengar orang tu baca, dia kata pasti. Jadi sahabat ni tak faham lah apa maksud pasti-pasti tu. Siapa dia? Abu Hurairah tu. Dia tanya lah Nabi, apa? Pasti apa? Pasti masuk syurga. Pasti masuk syurga. Kemudian didengar pula oleh Umar ibn Khattab, hadis Rasulullah yang mengatakan siapa yang membacanya sebanyak 10 kali, maka ia akan dibangunkan istana di syurga. Jadi didengar oleh Umar ibn Khattab, maka Umar kata, sejak aku dengar tu, aku akan semakin banyak membacanya, wahai Rasulullah. Jadi itulah maknanya siapa yang mencintai surat Al-Ikhlas ini dengan membacanya, memahaminya dan mengamalkannya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam syurga. Tapi Ustazah, dia akan masuk syurga jika buat semua sekali ke atau yang tu aja? Maksud buat semua sekali itu apa dia maknanya? Ada. Itu belajar 4 perkara kan. Kalau ini tambah lagi, kata 5 lagi kan. Dah banyak lagi. Maknanya kena buat 9 tu baru kita masuk syurga. Ini Qul huwallah saja ni. Qul huwallah sahaja. Kan kita tajuk sama yang mula-mula tu. Mana kita cintai suratul Ikhlas. Mana di bawah tajuk tu je lah. Mana kalau baca Qul huwallah tu, baca 10 kali. Mana kalau orang jahat berbaca tu 10 kali, sehari dia boleh masuk syurga. Dia kena hubungkan juga bacaan kita tu dengan pemahaman kita dan amalan kita. Mana kalau orang yang buat dosa macam mana pula kan? Tak orang kata apa? Tak selari dengan apa yang dia baca. Mana bila dia buat dosa tu, dia faham apa dia? Mungkin dia faham kata Allah tu ada sekutu ke apa ke ni. Dia faham Allah tu satu. Qul huwallahu ahad. Allah tu esa. Tak ada lain yang sekutu dengan Allah. Dia kena boleh baca, faham dan amalkanlah apa isi di dalam
suratul Ikhlas tu. Mana kalau dia baca, itulah. Mana ini khusus untuk fadilat-fadilat yang orang yang boleh baca, faham dan mengamalkan apa yang terkandung di dalam surah Al-Ikhlas ni. Dia kata samping itu kan, kita sebut itu, samping itu baca qul huwallah juga sebagai jalan, wasilah perlindungan daripada bala bencana. Mana yang apa ni boleh mengelak daripada bala bencana yang akan berlaku. Allah akan hindarkan kita daripada mendapat bala bencana. Juga mendapat perlindungan dari satu Jumaat ke satu Jumaat. Dan lebihannya lagi bila mati akan disolat, didoa oleh malaikat supaya diampunkan dosa. Jadi banyak kelebihan kita membaca, memahami dan mengamalkan suratul Ikhlas ni. Jadi maknanya baca surah tu, tapi yang lain juga mesti dibuat lah ya. Ya, boleh. Tak bolehlah katakan Tak boleh itu saja kan. dia tu pencuri ke. Tapi dia baca tu dia masuk syurga, tak kena juga kot. Dia kena selari lah dengan apa yang dia baca kan. Anything that means surah tu Ikhlas tu kena faham semuanya. Ya. Itu merangkumi apa yang perlu dibuat, apa Ya. yang Allah ajar kita kena buat benda tu kan. Ya. Itu yang pertama kan. Pertama, di antara jalan boleh menuju ke syurga. Satu, mana kita mencintai suratul Ikhlas. Itu dengan cara kita baca, kita faham dan amalkan isi dia. Yang kedua, itu berbuat baik kepada sesama manusia. Kan? Kita berbuat baik kepada sesama manusia. Ini pun apa ni? Sangat disukai oleh Allah lah. Kepada orang yang membuat baik kepada sesama manusia. Kemudian yang ketiga, sabar dari ujian hidup. Sabar. Dalam hidup ni banyaklah benda yang kita kena sabar kan. Sebab Allah akan duga kita dengan memberi kita menempuh ujian dalam hidup ni. Macam-macam lah ujian orang ni. Ujian dalam hidup kita ni. Ujian kita dengan orang yang apa ni. Dalam keluarga kita. Ujian kita dengan anak-anak kan, ujian kita tu dengan orang yang dekat dengan kita, tu ujian kita dengan yang luar daripada kita, mungkin jiran kita ke apa ke, ujian dengan masyarakat, ujian macam-macam lah. Kalau dalam bidang kerjaan pula, Campur City mungkinlah banyak ujian dia juga. Ujian dalam menjalankan kerja dia. Sabar. Bila kita sabar, maka itulah dia di antara jalan ke syurga. Yang kita sebutlah itu. Tapi kan Tata, kan dia punya puan tu kan membezakan. Pertama surah, kedua tu sabarlah apa kan. Jadi takkan salah satu daripada tu yang buat kita boleh go to syurga. Kan? Mesti amalkan kesemuanya lah tak. Ya. Kita cubalah amalkan semuanya kalau kita boleh. Orang kata jangan orang kata apa? Buat. Kita buat. Kalau tak buat satu, kita jangan boleh tinggal semua. Jangan tinggalkan semua. Maknanya di sini seolah agama kita ni offer kepada kita macam-macam jalan. Yang tu dia kata 1001 tu. Seolah banyaklah jalan untuk menuju ke syurga ni. 1001 jalan. Banyak offer agama kita ni untuk kita menuju ke syurga. Mana ini suatu nikmat, suatu hikmah lah juga.
kepada kita, seperti nikmat juga kepada kita. Lebih-lebih lagi kita ni adalah umat Nabi Muhammad. Istimewanya. Banyak offer-offer yang kita kata tidak diberi kepada umat lain, diberi kepada umat Nabi Muhammad. Kita tengok dalam semua perkara lah, dalam bidang ibadah ke apa ke semua. Kita lihat ada di sana tawaran-tawaran yang diberikan kepada kita untuk kita amalkan supaya dapat menjadi ataupun membantu kita di dalam dunia dan hinggalah ke akhirat nanti. Itu yang ketiga. Tiga kan yang kedua? Sabar ketiga. ketiga. Sabar tu yang Yang ketiga. ketiga. Yang keempat, membaca la ilaha La ilaha illallah. illallah. Kita dah duk baca dulu dah. La ilaha illallah ni kalau diletak di timbangan, mana la ilaha illallah ditimbang dengan apa ni? Sebelah lagi bumi, langit dan bumi ni. Mana lebih berat lagi timbangan orang yang menyebut membaca la ilaha illallah dengan ikhlas. Mana ikhlas tu dia faham lah, dia baca la ilaha illallah bukan lalu ikut mulut dia saja, dia faham apa maksud la ilaha illallah tu. Mana dia tidak menyekutukan Allah. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Kan? Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Mana ikhlaslah dia. Mana menyatakan tentang apa ni, keesaan Allah tu. Allah tak ada gandingan dia, tak ada. Sebab di sini Rasulullah bersabda, siapa yang bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah Maha Esa, dia tiada sekutu baginya, Muhammad itu pesuruh Allah, maka dia akan dimasukkan ke syurga kerana amal yang telah dilakukan. Dia mengucap la ilaha illallah dengan ikhlas dari hati dia lah. Mana dia ucap tu, sebab kita kata ucapan ini kena kenapa dikatakan al-iqrar bil lisan, kan? Kita ikrar dengan lidah, wa tasdiq bil qalbi, hati ikhlas percaya, berpegang kuat tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah, dan kita amal wal amal bil jawarih, kita beramal dengan menggunakan apa ni, anggota kita lah, tubuh badan kita, seperti kita semayang, kan, kita puasa. Mana cukup tiga tu, itulah dimaknakan sebagai makna kita menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu dengan ikhlas. Bukan sebut saja, sebut dengan ikhlas. Okey, itu yang keempat. Yang kelima, kita pergi kepada yang kelima. Yang kelima, itulah jaminlah 6 keadaan, maka jaminan syurga untukmu. Jaminlah 6 hal, 6 keadaan, maka jaminan syurga untukmu. Apa dia 6 benda ni? Apa yang dia nak ingat ni? Apa dia? 6 benda yang kita kena kita jamin diri kita tu 6 hal ini, maka jaminlah syurga untukmu. Pertama, apa dia? Tidak bohong. Kita cakap tak bohong. Ubadah bin As-Samit dari Rasulullah. Dari Ubadah bin Samit dari Rasulullah, dia meriwayatkan telah bersabda, kami jaminlah untuk kamu, Rasulullah bersabda, kamu jaminlah untuk aku 6 perkara. Maka aku akan menjamin bagimu syurga. Jamin kamu melakukan atau tidak melakukan 6 perkara ini, maka kami jamin kamu untuk masuk syurga. Apa dia? Jujur jika kamu berkata, mana? Tidak bohong. Jujur jika kamu berkata. Kalau kita ni, kita balik kepada diri kita, tengok. Cuba kita periksa diri kita sendirilah. Kita sendiri faham. Kita bercakap bohong ke ataupun tidak.
kita jujur tak dalam kata-kata kita. Kita sendiri boleh apa ni? Boleh muhasabah lah. Itu pertama. Kedua, tunai janji. Tunai janji. Apa kita janji, naklah kita lakukan. Janji kita. Dengan Allah dah janji dah. Itu kita mesti buat dah. Kita janji dah. Ini dengan manusia. Kita buat dah. Ketiga, apa dia? Ketiga, sifat amanah. Amanah. Kita tidak khianat. Amanah ni lawannya khianat. Hadis Rasulullah ada menekankan tentang 3 perkara ni. Rasulullah kata ayatul munafiq salasatun. Tanda-tanda orang munafik tu ada 3. Tanda-tanda munafik tu ada 3. Munafik tu apa? Dia bermuka-muka. Mana dia tak ikhlas daripada dalam hati dia. Hati dia ni lain, mulut lain, hati lain. Apa dia? Tanda-tanda orang munafik tu 3 tu. Iza haddatha kazaba. Apabila dia bercakap dia bohong. Dusta. Wa iza wa'ada akhlafa. Apabila dia janji, dia menyalahi janji dia. Dia Mungkir mungkir janji. janji dia. Wa iza atumina khana. Apabila dia diberi amanah, dia Dia khianat. khianat. Cuba kita tengoklah pada diri kita. Apabila bercerita, apabila bercakap, cakap bohong. Kita muhasabahlah diri kita sendiri. Kita sendiri tahu kita cakap bohong ke apa. Kalau janji, tak tunai. Janji kosong. Apabila diberi amanah, dia khianat. Ini yang kita takut kan. Apabila diberi amanah, khianat. Inilah yang orang duk cakap hari ni. Orang duk cakap tentang tu lah hari ni. Bila bercakap, cakap bohong. Apabila berjanji, dia Mungkir janji. berjanji. Apabila diberi amanah, dia khianat. Dia khianat. Itulah. Tapi Tak boleh Ustazah, Ya. kalau orang tu cakap bohong untuk menyelamatkan diri dia, itu kita punya penilaian juga tau. Katanya kalau misalnya cakap bohong menyelamatkan diri atau memberi orang rasa happy ke, kan? Ya. Itu kiranya bohong Bohong sunat sunat kan? Bohong sunat. Bohong sunat ni kan? Katalah Sebab contoh. Ya. saya dulu selalu cakap bohong dengan ibu bapa kan supaya dia tak rasa gusar. Tu bohong sunat lah rasanya. Macam mana tu? Ini macam ni. Kalau lah kata ada seorang dia Tak lari. selamatkan diri. Dia lari, masuklah rumah kita kan. Masuklah rumah kita. Dia pun cakap dengan kita, ada orang duk kejar dia anak ni. Jadi bila orang tu katalah dia ni, cari-cari orang tu, dia singgah rumah kita cakap kata, tak ada siapa singgah sini, tak ada siapa. Sebab kita nak selamatkan tu kan. Tak apalah, kita nak selamatkan jiwa orang. Nak selamatkan daripada berlaku sesuatu yang tidak baik pada orang tu. Kita cakap lah, tu kita bohong sunat lah tu. Mana kita nak menyelamatkan orang. Jadi kategori bohong tu ada 2 lah. Satu bohong nak ni orang. Satu bohong sunat. Jadi yang bohong yang sudah cakap ni bohong yang mana menganiaya orang lain kan. Yalah. Itulah. Kita boleh kategorikan lah kan kepada 2 tu. Okey, kemudian apa lagi? Baru 3. Bercakap bohong. Kita tak cakap bohong, kita tunai janji, kita bersifat amanah. Yang keempat, jaga kemaluan. Besar ni. Jaga kemaluan. Jaga kemaluan. Inilah satu perkara yang
kemungkinan sehari-hari ya, setiap hari kita dengar perkara yang pelik-pelik yang berlaku dalam masyarakat kita. Kita kata kanak-kanak yang baru umur berapa belas tahun dah mengandung, melahirkan. Banyak sangat ni berlaku dalam masyarakat sekarang ini. Kita itu adalah satu maksiat yang sangat besar. Kalau maksiat ini sangat-sangat berleluasa dalam masyarakat, tidak mustahil bagi Allah untuk menurunkan balak kepada kita. Itu yang kita takut. Sebab Nabi tak di sini supaya kita jaga ini, jaga kemaluan. Mana daripada melakukan perzinahan apa semua itulah. Itu yang keempat. Yang kelima lagi kita huraikan satu-satu. Ada ni huraian dia. Itu yang keempat. Yang kelima, menundukkan pandangan. Ini sebab ada disebut dalam Al-Quran, dalam surah An-Nur. Kalau kita tengok, ada nanti disebutkan dalam huraiannya nanti, tunduk pandangan. Maknanya pandangan kita ni sama ada kita lelaki ke perempuan ke, kita hendaklah selalu menunduk pandangan dia. Pandangan. Kalau kita tengok satu benda yang boleh membawakan kepada haram, kita tengok kat tu je. Jangan kita terus-terusan sambung-sambung tengok. Setengah orang kan bila tengok tu cantik ke apa ke, dia nak tengok lagi. Tapi di sini menunduk pandangan tu maknanya nanti takat tu je, jangan tengok. Sebab ada bahayanya kalau kita tengok. Ada bahayanya, akan menimbulkan apa perasaan apa ke, sampai ada cerita. Ada cerita nanti. Ada seorang nanti sampai pada cerita tu macam mana sampai akhirnya dia menukar agama dengan sebab dia tidak menundukkan pandangan dia. Dia tengok kepada seorang wanita cantik, dan dia esok dia teringin lagi nak tengok, lusa teringin lagi nak tengok, sampai last rupanya wanita yang dia tengok tu adalah seorang Kristian. Dan dia jatuh suka kepada orang Kristian itu, dan dia nak melakukan sesuatu yang tidak baik. Kemudian dikatakan kalau betul nak, kahwinlah dengan dia. Kita kalau nak kahwin dengan dia, kamu tukar agama. Sampai begitu sekali. Lelaki itu tukar agama. Itulah yang disuruhkan, tundukkan pandangan tu supaya tidak berlaku perkara yang selepasnya tu. Disebabkan daripada melihat dia tidak tunduk pandangan dia. Dan Tapi kalau kita punya kerja kita, macam mana kita nak tunduk, mesti pandang orang tu. Kita nak marah dia ke, kita nak berlaku tegas ke. Jadi benda-benda tu tak ada mendatangkan keburukan di segi macam yang Ustazah cakap kan. yalah, itu dari segi itu kita jalankan tugas kan. Sebab dalam tugasan tak apalah. Dalam tugasan. Walaupun dalam tugasan lah kita tengok. Kita kata kita ni ada hati, ada nafsu kan. Kadang-kadang berlaku juga benda yang tak baik tu. Terutamanya antara orang muda-muda ni lah kita kata. Kan berlaku juga. Sebab maklumlah syaitan. Orang yang ketiga tu. Okey, kita lihat huraian tiap-tiap satu. 6 hal yang dimaksudkan Rasulullah itu, di mana apabila kita melakukannya, maka baginda menjaminkan syurga untuk kita. Yang keenam berapa? Yang keenam. Yang keenam? Oh, yang keenam, tahan tangan. Tahan tangan. Maksud tahan tangan tu apa? Makna tangan ni makna kekuasaan yang ada pada kita lah. Kita jangan gunakan keupayaan kekuasaan yang ada pada kita tu untuk kita menganiaya orang lain. Tahan tangan kita. Nanti ada huraian lepas ni. Pertama, kita kata tadi,
jamin 6 hal ini, iaitu jujur dalam berkata. Kalau kita jamin, kita boleh jujur dalam kata-kata kita, syurga lah kita dapat. Syurga untukmu, maka jaminan syurga untukmu. Salah satu peribadi seorang mukmin ialah berkata jujur. Kerana orang yang suka berkata dusta ialah orang munafik. Itu yang kita sebut hadis tadi tu. Tanda-tanda orang munafik ada 3 tu. Pertama, apabila dia bercakap, dia berbohong. Seorang mukmin akan sentiasa menjaga kejujuran dalam hidupnya. Kerana hal itu menjadi salah satu jalan menuju syurga. Rasulullah bersabda, hendaknya kamu berlaku jujur, kerana jujur menghantarkan pada perbuatan baik, dan perbuatan baik itu akan menghantarkan kamu pada syurga. Seorang yang sentiasa jujur, sungguh-sungguh memilih kejujuran, hingga Allah akan menetapkannya sebagai orang jujur. Itu yang jujur, itu yang pertama, kerana dia tidak bercakap bohong. Kedua, menunaikan janji, berpegang teguh atas sumpah yang diambil, dan menunaikan apa yang dijanjikan adalah salah satu sifat seorang mukmin juga. Seorang mukmin yang baik tidak mengenal khianat, kerana itu milik orang munafik. Khianat itu milik orang munafik. Sehingga seorang mukmin yang berpegang teguh atas janji yang dibuatnya tanpa ada keinginan mahu mengkhianati, maka syurga akan menjadi tempat kembalinya. Yang ketiga, melaksanakan amanah. Amanah yang diberikan pasti akan diminta pertanggungjawaban, sekecil apapun amanah itu. Oleh kerana itu, sudah menjadi kewajipan bagi orang yang mengemban atau memberi amanah untuk melaksanakan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Misalnya, seorang pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan kepadanya, yakni rakyat dan segala hal yang berkaitan dengan mereka. Seorang ayah akan diminta pertanggungjawaban atas isteri dan anak-anaknya, bagaimana ia mendidik dan merawat mereka. Atau seorang isteri dan ibu, kita ni akan diminta pertanggungjawaban atas kebaktiannya kepada suaminya, ketaatannya atas atas kebaktiannya kepada suami, ketaatannya, bagaimana ia mendidik dan merawat anak-anaknya, serta segala amanah yang dibebankan kepadanya. Tunaikanlah amanah dengan sebaik-baiknya, maka kelak di hari kiamat syurga akan menjadi tempat perhentian terakhir kita. Itu sebab ada hadis Nabi kata, kullukum ra'in, kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu ni sebagai memegang amanah lah, mana kullu ra'in, maka setiap yang memegang amanah tu, mana dia bertanggungjawab, mas'ul, bertanggungjawab atas setiap apa yang di bawah dia. Seorang bapa, seorang pemimpin, seorang bapa, seorang isteri, masing-masing punyai amanah yang mesti ditunaikan. Keempat, menjaga kemaluan. Menjaga kemaluan ialah melindungi dari melakukan perbuatan yang diharamkan, seperti berzina. Oleh kerana itu, menikah bagi yang sudah siap adalah wajib hukumnya untuk menghindarkan diri daripada perbuatan yang dilarang. Selain menjaga kemaluan menjadi jalan menuju syurga, maka melampiaskan hasrat syahwat kepada yang dihalalkan, itu isteri, ialah termasuk sedekah dan bernilai pahala. Mana melampiaskan hawa nafsu kepada isteri itu termasuk dalam sedekah dan bernilai pahala dia. Bila disebut oleh Rasulullah begitu, sahabat-sahabat macam heran, Rasulullah bersabda, dalam kemaluanmu itu ada sedekah. Rasulullah kata gitu. Jadi sahabat-sahabat heranlah. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita mendapat pahala dengan menggauli isteri kita? Baginda menjawab, jawapan baginda,
Ya Rasulullah, bukankah jika kamu menyalurkan nafsu di jalan yang haram akan berdosa? Maka begitu juga sebaliknya. Bila disalurkan di jalan yang halal, kamu akan berpahala, dapat pahala. Itu yang Rasulullah jawab. Nah, itu tentang menjaga kemaluan. Yang kelima, menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan. Sesungguhnya menundukkan pandangan memiliki faedah yang agung, iaitu dapat meneguhkan keimanan, menjaga kesucian jiwa dan salah satu akhlak terpuji. Menundukkan pandangan terhadap yang diharamkan juga dapat menjaga kita daripada melakukan dosa dan maksiat. Allah berfirman, saya masa kerja kat UiTM dululah, masa muda-muda dulu. Bulan puasa, budak-budak lelaki ni saya ditugaskan sebagai dipanggil pegawai agama lah untuk budak-budak ITM tu. Budak lelaki datang kat saya. Budak lelaki, Ustazah, bulan-bulan puasa ni suruhlah budak-budak perempuan tu pakai elok-elok sikit, jangan ketat-ketat. Jangan sampai menampakkan aurat bulan puasa. Itu makna tu lah, maknanya mereka kalau boleh nak elak pandangan mereka daripada melihat perkara-perkara yang boleh membawa kepada haram. Jadi minta. Jadi apa daya kita boleh buat, hanya kita boleh maknanya memberi pesanan lah, berpesan kepada budak-budak perempuan tu, makna pakailah pakaian yang tidak menjolok mata, tutup aurat, jangan pakai ketat-ketat sebab kita nak jaga kawan kita sebelah tu. Sebab kelas sama-sama masuk kelas kan. Kita ada asing-asing masuk kelas sama-sama. Benda tu dia orang duk tengok. Jadi saya sangat ingatlah, mana itulah yang menunjukkan kepada nak menjaga pandangan, nak menundukkan pandangan. Okey, saya nak tanya satu je, Ustazah, pasal amanah. Kata kita buat satu projek ya, kita jadi ketua dan bertanggungjawab. Tapi yang bawah kita tu ada yang tak bertanggungjawab. Adakah kita Subhat. Subhat tu. Hmm. Sebab dia kan yang tak amanah, dia orang yang tak tu. Ni kita tak tahu yang benda tu berlaku kan. Adakah kita terlibat? Kalau kita tahu, kita boleh elakkan, kita elaklah. Kalau kita tahulah, kalau kita tak tahu nak buat macam mana, tak tahu. Benda tu dah berlaku. Bukan dari kehendak kita kan. Benda tu berlaku. Kita tak tahu pun. Tapi kalau kita tahu, kita wajiblah kita elakkan. Okey, kalau pemimpin kita tahu dia tak betul. Jadi kita ni kita diamkan sebab kita tak ada kuasa satu. Tapi kita tahu dia tak betul. Jadi adakah kita juga berdosa dalam perkara ni? Ada hadis Nabi katakan, kalau kamu melihat sesuatu perkara yang mungkar, perkara yang tak betul lah, kita hendaklah ubah dengan falyughayyirhu biyadi. Ubah dengan tangan. Maksud tangan tu kekuasaan lah kalau kita ada kuasa. Kalau tak ada kuasa, fabilisan ni. Kalau kita tak ada kuasa, kita boleh dengan lidah kita. Mana kita tegur, kita apa. Kalau kita ada kuasa, boleh tegur dengan lidah, kita tegur. Kalau tidak, Nabi kata, kalau dengan lidah pun kita tak guna, kita tak negur, itulah yang dikatakan mana tegur pula. Maknanya dalam hati kita tak suka apa yang berlaku tu, itulah selemah-lemah iman. Lemahlah iman kita ni. Sebab kita tak berupaya
benda pertama iaitulah dengan kuasa yang ada pada kita, tak ada kuasa. Dengan lidah kita boleh buat tapi kita tak boleh, tak upaya nak tegur, tak ada daya. Kalau orang ada daya, dia tegur. Kalau kita tembak dia mati. Jadi dia tak ada buat benda yang mungkar kepada orang ramai. Hmm. Boleh tak? Siapa kita nak pergi tembak pula? Sedangkan Iyalah. Mana? Hukum mati tak boleh lah. Tak adalah. Kau dia bolehkan buat macam tu je. Kau dia Ah, boleh. Kan? Mana kalau kita ada kuasa ke apa kan? Kita boleh menghukum orang tu ke hukum tembak ke kan? Jadi saya rasa itu tak adalah dosa sebab dia menyelamatkan lagi ramai orang. I think in China kan dia buat macam tu. Kalau yang rasuah apa semua tegur tu, hukumannya tembak je. I think Indonesia pun ada buat macam tu. Ya, Indonesia kan. Kalau ada kuasa macam Ustaz cakap, kalau kita tak ada kuasa dengan lidah pun tak boleh. Dah mati je lah. Tapi bila kita cakap dengan lidah kan macam mengumpat juga kan. Tidak mengumpat, tapi teguran lah, kita tegur, kita nak Kalau kita memperbaiki. sebarkan, netizen disebarkan dalam internet apa semua, bukankah itu teguran at the same time dia macam mengumpat tak? Kita tengoklah gambar ni apa yang dikatakan isi kandungan tu yang berupa teguran, tak apalah. Kalau duk mengumpat je memang tak boleh lah. Kan? Kalau teguran tak apa. Katalah dia memang dia buat benda yang tak betul, tak apa ni, kita kata tak adil. Mungkin kepada rakyat. Tegurlah. Dan kalau kita ni tentang peribadi dia ke apa tu maknanya kita mengumpat. Ni kita tegur benda yang katalah benda tu memang betul dia buat gitu. Kita tegur. Itu tak apa. Tapi kalau kita nak cerita tentang yang tak elok peribadi dia ke apa, tu tak boleh lah. Itu kita mengumpat tu yang tu lah. Okey. Itu tadi. Tajuk apa tadi? Jaga kemaluan, betul? Menundukkan pandangan. Pandangan. Dia dalam Quran ada satu ayat komplit lah. Satu ayat yang apa ni? Dalam surah An-Nur ayat 30-31. Iaitu nak mengatakan tentang pergaulan antara lelaki dan wanita yang bukan mahram. Dalam tu ada sebutlah tentang menahan pandangan tu. Yang ayat dia Qul lil mu'minina yaghudduna absarahum. Cuba tengok dalam surah An-Nur. Tadi saya dah buka dah, aku tutup balik pula. Sebab dia panjang. Ayat 30-31. Nampak tak? Surah An-Nur ayat 30-31. Kalau kita boleh baca sekali lalu dia punya makna, dia punya ayat dia dan makna dia. Boleh jumpa tak? Ayat 30. Ada. Qul lil mu'minina yaghudduna absarahum. 31 panjang sungguh. Panjang. Ha. 30-31. 30-31. Kalau makna nak baca makna ke Ustazah? Baca, Makna baca. kalau 30
Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang lelaki yang beriman supaya mereka menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan. Itu ayat 30. Untuk Dan lelaki. 31 Pula untuk wanita. dan 31 dan Hmm. katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya dan hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya dengan tudung kepala mereka dan janganlah mereka perlihatkan perhiasan tubuh mereka melainkan kepada suami mereka atau bapa mereka atau bapa mertua mereka atau anak-anak mereka atau anak-anak tiri mereka atau saudara-saudara mereka atau anak bagi saudara-saudara mereka yang lelaki atau anak bagi saudara-saudara mereka yang perempuan atau perempuan-perempuan Islam atau hamba-hamba mereka atau orang gaji dari orang-orang lelaki yang telah tua dan tidak berkeinginan kepada perempuan atau kanak-kanak yang belum mengerti lagi tentang aurat perempuan dan janganlah mereka menghentakkan kaki untuk diketahui orang akan apa yang tersembunyi dari perhiasan mereka. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu berjaya. Ini untuk orang perempuan lagi Menerangkan banyak. itulah. Ditujukan kepada khas kepada lelaki sampailah kepada ayat 30 tu. Sampai tu ayat 30 tu ayat terusnya dihaskan pula kepada sebut tentang perempuan pula. Perempuan ni banyak sikit dia punya ni dia. Banyak. Dia suruh hendaklah mereka menahan pandangan dan kemaluan dan janganlah mereka menampakkan perhiasan kecuali pada orang-orang tu. Kalau kita bilang-bilang 11 orang lah mahram dia pula ni. Mahram lah, yang tu mahram lah kan. Kemudian satu lagi dia tegur, janganlah mereka perempuan-perempuan memukulkan kakinya, hentak-hentak kaki. Hentak kaki tu kan. Supaya diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Mungkin pakai gelang kaki ke langmai kan, ada loceng, hentak-hentak kaki. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung, supaya kamu berjaya di dunia dan di akhirat. Itulah. Nanti kan bila sebutkan apa ni mahram tu, saya ada baca tau yang masa Mak Harun meninggal, yang mandikan mayat tu semua anak lelaki dia. Sebab diorang tu tak, apa kata orang, ialah dia mahram kan. Itu mahram dia lah. Itu Jadi mahram dia. yang mandikan mayat maknya tu semua anak lelaki dia. Yalah. Dia seorang je ada, dia ada seorang je anak perempuan kan. Tak tahulah saya. Dia Punya tu. Tapi yang mandikan tu tahu saya semua lelaki. Memang dibolehkan. Macam kita pun kan. Anak kita lah kan, anak lelaki kita kita boleh mandikan kita. Suami kita pun boleh. Suami kita pun boleh. Nak dengan tak nak je lah. Yalah. Memanglah anak-anak sepatutnya kan. Mandikan, kemudian semayangkan anak-anak yang jadi imam. Imamkan. Semayang jenazah. Itulah. Satu lagi Ustazah, yang dia kata menghentakkan kaki ni, saya rasa satu kan budaya orang Arab ni kan. Dia orang perempuan kan suka joget lambak tu kan. Sekarang ni dekat Dubai dia berleluasa sangat daripada keturunan diraja diorang. Diorang akan macam dia kalau dalam majlis parti ke apa-apa, kahwin ke, orang perempuan akan naik atas pentas. Diorang pakailah yang
Dia mudah tu lah lah. semua ni. Ah, Mana terutama bagian dada ni dia akan ah, low ah, cut. ah, Lepas tu dia akan naik atas pantat dia kan menari macam orang Mak Saleh tak. Dia cuma hentak kaki je. Sampai goyang lah. Goyang dia punya bontot dengan buah dada. Itu dia punya budaya sekarang berleluasa kembali di Dubai. Dan yang melakukannya adalah puteri-puteri prince dan princess keturunan Al-Maktoum ni. Daripada hidup Arab pula. Saudi Al-Maktoum ni tu. Kau tengok subhanallah masya-Allah takut sangat takut. Tapi kat Itulah. Mekah tu, yang I tengok, dia asing kan? Perempuan satu bilik. Kalau kahwin. Dia joget ke, pakai baju, tak tutup aurat ke. Tapi asing. Itu asing. Kalau itu memang budaya dia lah. Kalau kahwin kau Ustazah kan, dia orang akan asingkan lelaki perempuan, lepas tu menari-menari kan, jerit-jerit semua tu yang tu kan. Zahrut, panggil Zahrut. Zahrut. Tetapi sekarang kalau di Dubai dia Dah campur-campur dah nampak dah kan? campur dah. Dah Dia campur campur. dah. Kalau tidak lelaki ada tarian dia kan. Ini memang hentak kaki. Tarian dia cuma hentak kaki dan goyang. Goyang. Dan bila hentak kaki goyang tu memang kita punya bahagian pinggul tu dia akan jadi otot jadi membesar bahagian pinggul dan dada. Allahu Akbar. Takut. Itulah. Memang budaya dia. Budaya dia sekarang. Saya besok pergi majlis kahwin orang Arab ni kan. Dia panggil. Pergilah kita ni ingatkan macam majlis kita lah. Rupanya sat lagi keluar lah penari tu. Penari dengan dengan baju dia, dengan nampaklah dia punya tu kan. Belly Lorong-lorong tu kan. dancing kan. Belly dancer tu. Itu dia main duk menari kat depan kita pula tu. Dengan orang lelaki, dengan orang lelaki perempuan dia main menari tunjuk-tunjuk dia punya. Nak suruh bagi duit. So bagi dia buat duit selit celah tu. Selit celah tu. Ya Allah. Tu agak iaitu yang ayat ni turun dia kata menghentakkan kaki tu kan Ustazah. Wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin. Ya Allah. Supaya diketahui apa hiasan dia. Supaya orang tahu dia pakai apa kan. Betul. Okey, itu itulah tentang menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan. Keenam, menahan apa? Menahan kedua tangan. Maksudnya itu menahan kedua tangan dari melakukan perbuatan yang dapat menyakiti orang lain. Orang yang menyakiti orang lain tanpa alasan yang dibenarkan syariat, nescaya ia akan mendapat murka Allah dan mendapat murka manusia. Tidak menyakiti orang lain ialah bukti akhlak terpuji. Dan seorang yang berakhlak terpuji ialah orang yang paling dekat tempat duduknya dengan Rasulullah nanti di akhirat. Sebaliknya, orang yang suka menyakiti orang lain, maka itu bukti akhlaknya yang buruk. Allah akan murka kepadanya dan masyarakat akan menjauhinya. Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, seseorang melewati ranting pohon di jalan. Orang dia lalu, tiba-tiba ada ranting pokok di jalan. Lalu dia berkata, demi Allah, aku akan menyingkirkan ini agar tidak menyakiti orang-orang Muslim. Kemudian ia dimasukkan ke dalam syurga. Tengok sikit je amalan dia, mudah saja. Sehingga dia dapat masuk syurga, balasan dia. Demikianlah 6 jalan yang terbentang luas. Jalan yang dapat kita lalui menuju syurga Allah. Demikianlah 6 hal yang apabila kita lakukan, jaminan syurga untuk kita di akhirat. Jadi orang boxing tu, UFC tu, semua haram lah game tu. Kan dia menampakkan aurat kita yang duk tengok ni pun haram juga lah. Tengok aurat orang. Wrestling apa tu kan. Tapi pada dia exercise. Itu macam satu exercise.
Satu exercise, satu sukan yang macam kita kata sukan Ah, yang bahaya lah. Hmm. Macam sangat-sangat berbahaya. Okey, lepas tu selain daripada tu, jalan ke syurga juga ialah menjaga, merawat anak yatim. Jagalah. Dalam Islam, anak yatim memiliki kedudukan yang ditinggikan jika dibanding dengan anak-anak yang masih memiliki bapa ibu yang lengkap. Menurut pengertian, anak yatim adalah anak yang ditinggalkan mati oleh bapanya. Sedangkan anak yang ditinggal mati ibunya, maka ia dinamakan anak piatu. Kalau dua-dua mati kan, yatim piatu. Jika anak yang ditinggalkan bapa sekaligus ibunya disebut anak yatim piatu. Sedangkan batasnya ialah ketika si anak telah mencapai dewasa baligh, maka status yatimnya hilang. Bila dia baligh, tak ada yatim lagi lah. Hmm. Macam Kita kita silap lah. faham lah kan. Macam kita tak ada lah. Tak ada lah. Islam memang memberikan perhatian khusus kepada anak yatim kerana bagi seorang anak yang ditinggal pergi selamanya oleh orang tuanya maka akan menimbulkan luka dan kesedihan yang mendalam dan mungkin dapat mempengaruhi psikologi anak. Oleh kerana itu, Islam memerintahkan kita untuk menjaga, merawat, mendidik anak-anak yatim sehingga mereka dapat memenuhi keperluan mereka sendiri, yakni sampai mereka dewasa lah. Sementara itu, Islam mengancam dengan keras orang-orang yang melantarkan, maknanya membiarkan anak yatim dan mengherdik mereka berbuat sewenang-wenang kepada anak yatim dengan mengecap itulah mereka sebagai kawan anak kawan berdusta. saya bela anak yatim. Ya. Tapi anak yatim tu nakal dan jahat. Macam mana tu? Selalu nak mendidik bukan senang lah nak yatim. Ujian. Ujian lah. Sampai dia give up lah. Actually dia tak ada anak kan. Jadi dia dalam Quran, dalam Islam, bela anak yatim tu satu besarlah pahalanya. Tapi dugaan dia Masya Allah. Samalah besar dengan dugaan. Kalau pembesar, dugaan pembesar kan. Akhirnya dia give up tau. Itu dia buat macam mana? Pulang baliklah pada saudara dia. Tak tahan dia. Mencuri lah apa. Umur dia ambil dah besar ke? Dia ambil budak tu kecil. Mana dah pada kecil. Patutnya kalau kita didik kan boleh ikut no. Kalau mak cikgu didikan tu rasa tak kurang lah. Bapa engineer, mak cikgu, apa lagi yang kurang? Sepatutnya kalau daripada kecil bolehlah didik kan. Tak boleh juga kan. Didik tu masuk satu, dua mencuri lah. Pukul dia punya classmate lah. Bila besar, tahulah macam-macam lagi. Kita pun tak boleh nak cakap. Ujian betul. Arti masa dia pulangkan budak tu, umurnya besar tu budak tu. Dalam 18 tahun. Dah besar. Besar. Sampai macam ni dia kasih tanah. Lepas tu tarik balik lah. Dia tarik balik. Padahal milik dah tukar kepada budak tu. Tarik balik. Betul kesian dia tinggal seorang 18 duduk dengan siapa pula? Dia saudara dia. Alamak, saudara dia boleh ke bela pula dah? Tak tahulah apa jadi dengan budak. Lagi dahsyat lah. Sebab 18 tahun duduk dengan mak angkat. Ya. Bukan ambil daripada besar. Daripada kecil. In fact, satu lagi dia ambil yang baru 2 hari. Yang tu pun macam tu juga. Masalah besar betul dia. Dia ambil 2 kan. Yang tu artinya
cepat kahwin kot. Bila kahwin tu kita bukan dia punya tu lah tanggungjawab. Tanggungjawab dah kahwin. suami dia lah. Bawa perempuan ya? Perempuan yang tu. Dia ambil umur budak tu 2 hari. So basically dia ambil tu kononnya supaya dia gembira lah kan. Ada anak semua. Jadi miserable hidup dia. Allahumma. Sebab dia ambil anak yatim. Ya. Itulah tak tahulah tu what extent anak yatim yang perlu kita belai ke kan. Jadi bila kita tengok dia tu, adakah dia ni tak jaga anak yatim dengan betul? Kalau setakat tu mewah lah budak tu. Ya dah. Tapi tak gembira dia. Sebaliknya menyusahkan. Takkan dia. Allah. Tak tahulah apa dia punya ganjarannya di akhirat nanti kan. Nah, kau nak usap kepala, dah banyak kali usap lah tu. Tu budak tu kecil kan. Tapi kan ada hadis mengatakan kanak-kanak yang baru lahir ni seperti kain putih. Jadi kita pula yang mendidik ni lah yang corakkan kan. Kalau macam tu, jadi macam tu siapa disalahkan orang yang mendidik ke ataupun sebab dia anak yatim? Tak tahulah Fadilah. Kalau benda-benda gini kan, kalau orang kampung dia akan sebut keturunan lah pula. Dia kata memang keturunan tak baik lah. Ya, Mak bapak dia macam kan, kadang kesian lah, ya Allah. Jadi macam itulah ceritanya. Jadi dugaan Tuhan pada dia. Dia rasa macam tu lah ini dugaan dia. Tapi berapa tahun dia bela budak tu? 12 tahun, no? Ya, sampai 18 tahun. Yang tu give up dia. Kesian. Saya kesan dia. Sebab yang 2 hari tu, yang tolong dia dapatkan. Tak dia kata kau tak tahu dah. Orang yang recommend tu. Orang yang recommend ni tak betul. Bahaya. Menyusahkan je. Ya Allah. Betul ke? Mana kita tahu 2 hari budak tu kan. Orang tak ada anak. Jadi sukalah. Masa budak tu kecil, okeylah tak bercakap. Kau dah besar, sekolah mengaji pun usah saya mengajar tu. Give up. Suruh ambil balik tanah ajar. Mesti ada sesuatu yang dia buat tak betul kan. Banyak dugaan orang yang membela lah. That's right. Ya, I rasa macam tu. Sebab Allah janji nak bagi pahala yang sangat besar. Mana sesuai lah dengan dugaan yang dugaan pembesar. Besar. Okay. Sementara itu Islam mengancam dengan keras orang-orang yang membiarkan anak-anak yatim tu buat senang-senang kepada anak yatim dengan mengecap mereka sebagai orang-orang yang mendustakan agama. Mana orang yang dia herdik, dia marah, dia pada anak yatim tu, maka dicap sebagai orang yang mendustakan agama. Dalam surah Al-Ma'un ada disebut ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Allah tanya. Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Ya, itulah orang yang mengherdik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Ini orang yang mendustakan agama. Itu orang yang mengherdik anak yatim, maksudnya dia buat sewenang-wenangnya kepada anak yatim. Itu mana orang yang yukadzibu biddin,
orang yang mendustakan agama. Termasuk juga ialah orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Jangan bagi makan ke orang miskin. Sedangkan bagi orang-orang yang berkenan mendidik dan merawat anak yatim yang ditinggal, maka pahala yang sangat besar akan diterima. Itulah syurga Allah. Dari Ibnu Abbas bahawa Nabi telah bersabda, sesiapa yang memberi makan dan minum seorang anak yatim di antara kaum muslimin, maka Allah akan memasukkannya ke dalam syurga kecuali dia melakukan satu dosa yang tidak diampuni. Senang aja dia dah dapat. Dia jaga makan, minum, didik anak yatim tu, Allah akan masukkan dia dalam syurga. Kecuali dia melakukan satu dosa yang Syirik tidak kepada Allah. diampuni. Maknanya orang yang Terus- buka tahfiz tu kan, buka tahfiz untuk anak-anak yatim tu, kita patut membantulah dari segi kewangan kan. Yalah, Kita bantu segi salurkan. kewangan. Sebab dia dah bagus dah, dia dah boleh buka tahfiz tu kan. Allahu Akbar. Itu yang kita buat. Kan bagus ni ada satu program pemutihan tahfiz. Kan kebanyakan tahfiz di Malaysia ni Tak ada dia lesen. tak ada Tak ada staff. lesen. Jadi Persatuan Tahfiz Malaysia dia buat satu kelonggaran akan diberi kepada puding-puding yang membantu untuk memastikan ataupun kita suggest untuk keselamatan dia Mana dan legal kan lah. kesihatan. Dia kata jadi itulah kelonggaran. Tak ada ikut buku sangat lah kan. Supaya tahfiz ni boleh berfungsi dengan baik. Ya, selamatlah kan. Kawasan dia Tidak pun. dengan terbakar lah itulah. Ya, kesian lah. Tapi kata pengetua tahfiz yang saya pergi Lasan dia kata budak-budak ni dia ialah budak-budak kan. Dia pastikan jangan masak lah. Dia telefon ke kan. Dia bawa jadi dia ni jadi macam orang yang garang pula. Sebab ada orang ni banyak betul dugaan katanya. Ya, dugaan. Kata jangan masak dalam bilik. Tu tak tahulah. Yalah dia pakai macam rice cooker ke apa ke. Hotel kan tak benar kan. Tahfiz pun buat macam tu. Tapi dia orang buat dia kata. Jadi apa? Ialah kita pun depends on tadi lah katanya. Kau nak kata lagi? Tak boleh buat apa. Tu untuk tahfiz yang anak-anak yatim tu. Tu kita cakap dugaan kita pun nak bela dia tu pun besar juga. Kan sembarangan tau. Tidak kata dikut kata sebab dia nak yatim. Dia lagi tu. Lagi hebat dia punya perbuatan tu kadang. Itulah dugaan yang harus dilalui. Itu orang yang sabar je boleh tu. Kau tak sabar memang give up lah. Tak payahlah nanya anak yatim kau tak sabar. Ya betul. Itu yang besar dugaan. Bela anak yatim ni tidak semestinya kita ada duit boleh bela. Mana kena ada ilmu juga. Ya. Menguruskan. Hati kita mau minat nak jaga dia kan. Betul. Kalau tak ada tu payah. Itu alasan dia kita pergi. Itu tahfiz Asofa dekat Langat. Pantun. Tempat tu cantik tau. Tapi kata kadang-kadang ada yang tu
yang budak tahfiz tu yang nakal juga katanya. Itulah kalau yang menyebabkan kebakaran. Supaya nakal seorang itulah yang mati sampai 18 orang. Yelah nakal Ah. seorang, lepas tu bila terbakar Iya. 18 yang meninggal. Allahu Jadi Akbar. itulah tugasan yang kami buat untuk tambah keselamatan lagi. Tambah pilih Alhamdulillah. bomba ke, Hmm. tambah emergency light ke, senang nak lari keluar ke kan. Pintu ke kan, Benda-benda macam pintu. tu ya. Nak buat elok-elok benda tu dah ada. Cuma Dan nak menambah baik saja. nambah baik je. Kita Masya Allah. kandu masjid tu je lah. Alhamdulillah Puan Siti ada juga ada sumbangan kepada anak-anak yatim. Ya ada jugalah Fatilah. Alhamdulillah. Kita biasa. Alhamdulillah kan tanpa disedari ada. Ya. Alhamdulillah. Okey. Okey. Ini darah istirahat pun kita pun dapat terbiasa nanti Ya, tau. alhamdulillah. Seronok benda-benda tu. Nak duduk rumah baru. Jangan cerita banyak-banyak kampung hidup marah Kang. Jangan cerita banyak-banyak dengan tak boleh, mama rahsia. dia. Jangan cerita lagi. Jangan rahsia cerita lagi. pasal projek Darussyirah. Nanti mama dia pening kepala. Mama dah Kita banyak. doakan supaya Allah mudahkan. Allah, amin. Ya Allah. Semua pihak lah. Okey, kita kata lagi ya tentang anak yatim ni tadi. Mana pahalanya besar Allah akan kurniakan kepada orang yang ambil irau lah pada anak yatim ni. Dan selain daripada itu, apa balasan lagi yang akan diperolehi oleh orang yang ambil peduli kepada anak yatim ni, iaitu bahkan ketika di syurga kelak ia akan menjadi jiran atau sangat dekat dengan Rasulullah. Ada orang yang ambil peduli kepada anak yatim ni, beri makan apa semua, jaga. Baginda telah bersabda, aku dan pengasuh anak yatim berada di syurga seperti ini. Rasulullah tunjuk dua jari dia lah, dua jari apa? Jari apa Rasulullah tunjuk? Jari ni ya? Telunjuk dengan jari hantu. Aku dan pengasuh anak yatim berada di syurga seperti ini. Mana dekatnya Rasulullah. Baginda memberi syarat dengan jari telunjuk dan jari tengahnya. Dan baginda sedikit merenggangkan kedua jarinya. Macam itulah. Dekatlah tu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Keutamaan berbuat baik kepada anak yatim yang lain iaitu keutamaan lagi ialah untuk melembutkan hati yang keras. Melembutkan hati yang keras dan merupakan salah satu amal kebaikan. Tu jaga anak yatim tu akan melembutkan hati yang keras dan merupakan salah satu amal kebaikan. Dari Abu Hurairah bahawa seorang lelaki mengadu kepada Nabi akan hatinya yang keras. Lalu Nabi berkata, usaplah kepala anak yatim dan berilah makan kepada orang miskin. Kalau hati kamu keras, kamu usaplah kepala anak yatim. Moga-moga lembutlah hati kamu dan juga berilah makan kepada orang miskin. Itu akan melembutkan hati. Dan dari Abu Umamah, dari Nabi telah berkata, sesiapa yang mengusap kepala anak yatim, lelaki atau perempuan, kerana Allah, kau usap saja, adalah baginya setiap rambut yang diusap dengan tangannya itu terdapat banyak kebaikan. Dan barang siapa yang berbuat baik kepada anak yatim, perempuan atau lelaki yang diasuh, adalah aku bersama dia di syurga seperti ini. Mana ditunjuklah dua jari itu. Mensejajarkan dua jarinya. Mana menunjukkan hampirnya Rasulullah dengan orang yang menjaga anak yatim. Bila tu tentang anak yatim. Ni bahagian merawat jaga ni sambungan daripada
Nombor 5 ke? Lepas la ilaha illallah ke Ustazah? Ha? Sebab yang 6 tadi tu asing ke? 6 tu? Cik Timah cakap tak dengar. Oh, Cik Timah mana? Ada cakap. Ada hal yang ke-6 tu yang menahan tangan tu. Iyalah. Tak, dia mula-mula tadi ada 4. Lepas tu dia ada lagi 6. 6 tu lain pada tu. Menahan mana? 6 yang yang jujur, bercakap tak dusta, tunai janji, amanah, tidak khianat, jaga yang kemaluan. tu di bawah yang Tunduk. keempat tadi. Tu yang Di keempat bawah kan? yang keempat tadi ha. Jadi yang menjaga merak anak yatim dan nombor 5 lah kan? Nombor 5 lah. Dia tak masuk bawah tu. Dia tak ada bawa lepas la ilaha illallah. Dia tak duduk bawah tu. Dia ni Ini lain pula. tajuk lain lah. Dia tajuk 6 lain lah. tadi menahan kedua tangan kan tadi. Ya. 16. Masuk bawah tadilah. Ni yang Nombor- lain pula merawat anak yatim ni jadi yang Tujuh. yang tadi 4. Kelima lah. Kelima dah Ustazah. Kelima lah. Betul lah. Merawat anak Alhamdulillah. yatim yang kelima Betul lah. Saya ingat nota saya Nanti betul. Fadilah you list ke macam itu ya. Dah saya dah lihat tu dah positif boleh tengok dekat WhatsApp. Okey, alright. Okey, Ustazah, saya ni ada kerja ni. Okey. Dah 4.12 ke 4 suku 4 suku. kan? Ya. Baiklah kita tamatkan. Okey. Kan? Sambung minggu depan. Apa pesan untuk Selasa akan datang kah yang Ya, Selasa akan datang ni. jangan lupa pakai baju yang batik itu tau. Batik Yang warna Nanti biru. ambil gambar. batik tu warna apa tu tak ingat. Biru turquoise. Biru turquoise. Punya banyak baju sampai tak ingat lah. Dua kau lagi kami Biru ya. turquoise. Biru turquoise Ustazah. Lepas tu nak pakai tudung putih. Tudung putih. Okey. Saya tak ada Puan Siti. Itulah dia Cik Mas. Kita minta Azmah jadi pengapit Ustazah. Betul. Kan? Jadi nanti Nazmah dia akan sebutlah nama-nama mertua adik-beradik kita tu. Okey, boleh. Ustazah cakap Muslim aja. Nak cepat kan? Nak pendekkan. Jadi kita buat tazkirah tadabbur surah Yasin ayat 1 hingga 5 cukup tak Ustazah? Cukup boleh. Cukup. Okey, 1 hingga 5 untuk minggu depan insya-Allah. Jadi Cik Timah tak ada lah nanti. Tak apa Cik Timah dia boleh tengok rakaman tazkirah. Ya ke? Kalau tak ke mana saya cuba masuk lah. Nak ke mana? Dah pergi Sabah, pergi jalan. Mana tahu pun tak larat duduk kat bilik. Tak apalah, boleh lah. Boleh lah. Dari jauh. Dari jauh. Tapi kena bawa baju tu lah. Kena bawa baju tu lah. Hari biasa saya pakai baju tu. Jangan dapat bawa pergi pantai sudah. Kan. Alamak, kurang satu koram kita tak? Iyalah. Gambar kita kurang lah. Betul. Satu orang. Asyak hari tu jubah dia okey. Tak, dia ambil ke kat rumah Ustazah? Dia ambil dah. Tapi tak tunjuk pun kat saya. Tak tahu saja tu. Dia datang okey kot. cepat ambil ya, pergi ya. Rasanya okey kot. Dia tinggi kan. Besok dia ke Bayu nanti. Ya, insya-Allah Ustazah kan dia bawa kita. Biasanya dia kata tak apa, dia ingat hari yang dia nak. Dia nak pergi London bila tu? Bawa anak tu. Hari tu dia pergi Indonesia balik dah. Balik dah. Nak pergi London bulan depan kot, September. Dia nak bawa anak dia kan. Anak dia baru habis SPM. Okeylah Ustazah. Baca doa lah. Baca doa untuk tamat. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين يقول اللهم يا الله. لا. Ya. Baca apa ni? Asmaul Husna tu. Ah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فارده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسناه يا رب العالمين. Ya Allah, simpankanlah apa yang kami belajar pada hari ini dan kembalikanlah ia kepada kami ketika kami memerlukannya, dan jangan jadikan kami daripada kalangan orang yang lupa. Allahumma ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jibni wal bukhl, wa na'udzubika min ghalabati ad-dain wa qahri ar-rijal. Allahumma ya Allah. Bismillah, Allahu akbar. ذي القوة المتين القاهر المانع السالب على من هم بنا من شر أو مكر أو عذر أو غدر أو سحر من حاسد أو كائد ومن شر كل من في المشارق والمغارب. ستر الله مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله وبقوته لا يقدر علينا. خبأنا أنفسنا في خزائن اسم الله واحترزنا بحرز ما شاء الله، واحتطنا بلا إله إلا الله، وتقلدنا بسيف حسبي الله، واعتصمت بلا حول ولا قوة إلا بالله، واستعذنا بكل أسماء الله من عدو الله، وتشفعنا بحبيبنا ونبينا ورسولنا ونورنا محمد صلى الله عليه وسلم. Dengan nama Allah, Allah yang Maha Besar, Dialah yang Maha Kuat lagi Maha Kukuh. Dialah yang Maha Kukuh kekuatannya, yang Maha mengalahkan, yang Maha menghalangi, yang Maha mencabut kekuatan sesiapa pun yang bertujuan buruk untuk kami berupa kejahatan, tipu muslihat, pengkhianatan, sihir dan bersumber daripada para pendengki yang penipu dari orang yang jahat baik di timur maupun di barat. Perlindungan Allah sentiasa menyelubungi kami. Kami mohon ya Allah, perlindungan-Mu sentiasa melindungi kami. Penglihatan Allah sentiasa memandang kami. Dengan kekuatan Allah, tidak ada satu pun yang dapat mengalahkan kami. Kami sembunyikan diri kami dalam khazanah berbendaharaan Bismillah. Kami berlindung dengan perlindungan Masya Allah, apapun yang dikehendaki Allah. Kami meleburkan diri kami dengan La ilaha illallah, tiada yang disembah selain Allah. Kami memiliki pandang Hasbi Allah, cukuplah Allah sebagai penolong. Kami bergantung kepada La hawla wa la quwwata illa billah, tiada daya dan kekuatan kecuali bersama Allah. Kami berlindung dengan semua nama-nama Allah dari musuh-musuh Allah. Serta kami memohon kepada Allah melalui syafaat kekasih kami, Nabi kami, Rasul kami dan cahaya kami, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya Taqabbal karim. ya karim.